Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah berkenaan dengan Majlis Pemulihan Negara, yang mana kita tahu hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara (MPN). Dan apa yang saya lihat di sini, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin terpaksa meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan diganti oleh Perdana Menteri baru daripada UMNO, tetapi kita tahu bahawa sebelum Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan, sebelum juga penarikan 15 ahli parlimen UMNO, terang dan jelas bahawa Presiden UMNO mengkritik Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal mentadbir negara kerana beliau tidak berjaya menangani masalah COVID dan juga masalah ekonomi. Hari ini, kerajaan pimpinan UMNO menarik pula Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyertai ataupun menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Dan apa yang saya baca di sini, di dalam media ini mengatakan bahawa bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri. Ini yang saya lihat. Kenapa kerajaan yang ada hari ini, kalau tidak mahu mengambil daripada pihak pembangkang seperti tokoh besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengurusi, kenapa tidak ambil orang UMNO contohnya seperti Tengku Razali, ataupun ambil Tun sendiri? Tidak apa, kerana kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin, UMNO kata gagal. Hari ini pimpinan UMNO mengambil balik Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memulihkan negara. Sedangkan waktu beliau sendiri menjadi Perdana Menteri, kamu orang kata gagal. Hari ini kamu orang suruh dia menjadi pengurusi untuk memulihkan masalah negara kita ini. Apakah ini satu bentuk politik ataupun hanya untuk melepaskan diri supaya terus kekal menjadi pentadbir negara, ataupun ada udang sebalik batu supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama bersatu tidak menarik sokongan? Inilah yang kita lihat hari ini. Yang mana apa yang saya kata, kalau berbentuk politik, kenapa perlu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang nak dilantik untuk menjadi pengurusi? Ini yang menjadi persoalan rakyat. Kenapa saya kritik? Kerana kita tahu kegagalan yang telah pun berlaku, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri yang lalu, dikritik oleh rakyat, dikritik oleh pemimpin UMNO. Hari ini mengambil beliau sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara, pada pandangan saya ini cuma dilihat sebagai balas budi, bukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam negara. Yang mana kita tahu tujuan Majlis Pemulihan Negara ini ditubuhkan adalah untuk menangani isu yang ada, iaitu pandemik COVID dan juga ekonomi negara. Kalau diambil balik Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadikan pengurusi dalam Majlis Pemulihan Negara, sama juga sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri dahulu. Ini yang saya sebagai rakyat lihat. Ini adalah satu permainan politik untuk membalas budi supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin terus kekal. Yang mana apa yang dibuat hari ini lebih teruk daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana mengambil setiap orang yang nak menyokong kerajaan yang ada hari ini, mereka akan menggunakan jawatan itu sebagai bertaraf menteri. Apa saja jawatan yang ada mereka berikan kepada ahli parlimen yang menyokong kerajaan yang ada ini, bertaraf menteri. Ini terjadi satu tren baru kepada kerajaan ini, yang mana daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri dulu apabila melantik duta khas bertaraf menteri, hari ini pula pemulihan negara pun bertaraf menteri. Ini jelas juga kita lihat bahawa mereka ini menjadi pemimpin utama, menjadi pengurusi, menjadi pengarah. Mereka nak jawatan itu, nakkan gaji di situ, bukan untuk kepentingan untuk membantu rakyat. Tidak cukup ke selama ini kamu orang berebut dengan kekuasaan, hari ini sudah dapat dan masih lagi kekal, hendak lagi kuasa itu, dan juga hendak juga mendapatkan imbuhan daripada kamu dah merosakkan negara ini. Ini yang saya lihat sebagai rakyat. Apa yang berlaku hari ini, yang mana kalau dilihat Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara, yang membuat kerosakan ini daripada awal adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Yang mana kita tahu apabila kerajaan mandat rakyat menang PRU ke-14, PH itu menang, bersatu itu ada dalam komponen PH untuk membentuk kerajaan. Bersatu itu boleh mendapat kerusi adalah hasil daripada mandat rakyat yang ingin PH memerintah waktu itu. Yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri menang dengan logo PKR. Hari ini mengkhianati Pakatan Harapan, dia pula dapat menjadi Perdana Menteri dan menidakkan apa yang sepatutnya perjanjian mereka lakukan. Hari ini menjadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara
dengan jawatan bertaraf menteri lagi. Apakah tidak puas kerosakan ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ini? Ini adalah satu yang tidak baik kepada negara kita ini, yang mana mereka hari ini tidak bekerja untuk rakyat. Mereka hari ini, barisan kabinet baru ini, ataupun Perdana Menteri yang ada hari ini, mereka sibuk mengagihkan jawatan-jawatan kuasa-kuasa di atas. Kerana ini adalah amat penting supaya dia kekal menjadi Perdana Menteri dan takut sokongan tidak ada. Untuk kita rakyat ini tidak ada kepentingan sama sekali daripada apa yang mereka nak buat ini. Rakyat sendiri sudah tahu. Ini pasti rakyat kritik begitu hebat kerana melantik Perdana Menteri yang dah gagal. Presiden UMNO dulu bukan main bersuara apabila mengkritik Tan Sri Muhyiddin Yassin ini hanya untuk nak menjadi tiket beliau supaya boleh keluar daripada pembentukan kerajaan ini dan menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini kepada Perdana Menteri daripada UMNO. Maka kritikan adalah kerajaan ini gagal, kerajaan Tan Sri Muhyiddin ini tidak boleh menangani masalah COVID, ekonomi. Hari ini kamu orang ambil balik, saya nak mendengar pucuk pimpinan UMNO, kritiklah. Ini adalah satu permainan politik UMNO yang mana kita lihat apabila mereka dah dapat menjadi Perdana Menteri, maka yang lain-lain tu tak kisahlah nak bagi ke orang lain jawatan. Itu adalah tujuan mereka untuk memperkuatkan parti. Untuk rakyat saya lihat di sini tidak ada kepentingan sama sekali. Yang mana apa yang mereka lakukan, agihan kepada kabinet, menteri-menteri yang dilantik, kekal seperti itu, cuma pertukaran sedikit. Ini adalah menyesakkan rakyat. Rakyat di bawah ini sibuk dengan masalah yang begitu teruk, pemimpin di atas berebut dengan kuasa. Ini jelas membuatkan rakyat amat kecewa dengan apa yang berlaku. Dan kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, walaupun sudah tahu dirinya tidak lagi popular, tetapi beliau masih lagi nak sedikit kuasa. Saya pun tak faham apa yang dipikirkan oleh seorang pemimpin yang selama ini rakyat hormati. Jika beginilah keadaan negara kita ini, maka negara kita ini terus dalam keadaan yang kancah politik yang semakin panas dan semakin teruk. Kerosakan ini nanti, kalau rakyat tidak percaya, kawan-kawan di luar sana tidak percaya, pasti yang membuat kerosakan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, yang akan menyelesaikan masalah ini nanti, hutang-hutang yang bertimbun, adalah kerajaan yang bukan terbentuk daripada komponen parti mereka ini. Saya tidak tahulah sama ada PHS ke parti lain ke, tetapi yang saya pasti bukan daripada parti UMNO, bukan daripada parti PAS, bukan daripada parti Bersatu. Yang akan menyelesaikan masalah negara kita ini nanti adalah daripada parti lain, mungkin juga daripada gabungan PHS ataupun PKR ataupun DAP ataupun Amanah ataupun mana-mana parti Sabah dan Sarawak. Inilah mereka-mereka yang akan menyelesaikan masalah tai yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin yang selama ini kita dengar menjualkan isu agama, menjualkan isu kaum. Kerana hakikatnya mereka sebenarnya tidak boleh mentadbir. Ini saja jawapannya. Tetapi mereka mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai pengaruh, maka mereka dapat menjadi kerajaan, menubuhkan kerajaan. Tetapi pimpinan mereka terus membuat hutang. Apa yang berlaku dalam keadaan pandemik hari ini? Rakyat melihat bahawa satu dunia apabila merundum, contohnya harga minyak, ekonomi kita drop. Di sinilah kita boleh lihat bahawa kita tidak mencukupi keuangan, sumber keuangan, kita punya ekonomi begitu parah. Dan di sinilah baru kita tahu bahawa selama ini hutang negara kita ini berlambak sana, macam-macam lah mereka buat. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Dari mana kita nak katakan pimpinan Barisan Nasional itu berjaya? Barisan Nasional pimpinan UMNO membuat hutang begitu banyak. Sampai PHS terpaksa membuat lagi satu yang untuk membayar hutang yang ada dan cuba untuk membayar juga hutang 1MDB, tetapi dijatuhkan sekerat jalan. Dan hari ini kerajaan baru menambah lagi hutang yang ada daripada pimpinan Barisan Nasional. Mereka yang membuat kerja ini adalah pimpinan daripada parti yang sama.
Bukan saya nak kritik UMNO, tetapi ini hakikat yang kita lihat. Majoriti pemimpin yang ada dalam barisan kabinet yang ada mentadbir negara ini adalah daripada UMNO. Jadi jelas di sini tidak semuanya pemimpin UMNO itu tidak berjaya, tetapi mereka yang coba untuk melakukan sedikit kebaikan, mereka juga akan disingkirkan. Jadi inilah yang kita lihat hari ini dalam negara kita ini, apabila mereka melantik pula Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku pengurusi Majlis Pemulihan Negara, dan kita tahu di sini juga dinaikkan sebagai bertaraf menteri. Untuk apa? Mereka ini betul-betul gila dengan kekuasaan, sungguh lah. Nak juga bodyguard, nak juga pengiring, nak juga gaji besar. 17 bulan tak cukup ke? Dengan gaji yang ratusan ribu. Belum lagi dengan benda-benda lain. Tidak puas lagi. Selama ini menjadi wakil rakyat berpuluh tahun, tak puas juga. Inilah masalah kita dalam negara ini. Orang politik lama-lama kita ini, yang mana sepatutnya mereka dah gagal, mereka dah tidak lagi mempunyai inisiatif untuk negara, patutnya mereka bersara dan tidak lagi terus mengganggu pentadbiran negara. Beri ruang kepada anak muda untuk mereka mengeluarkan idea untuk negara, bukan seperti ini. So inilah yang berlaku dalam negara kita yang ada hari ini. So sekian pencerahan saya. Thank you.